مرسلا اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علم وحكمة وللرزق يا رزاق وكلنا مسهلا رب الخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضرين حاضرات رحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita lagi, diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama kita hadir di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa di dalam rahmat Allah, di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpunkan kita di dalam satu golongan, satu kumpulan, di dalam suatu majlis yang mana Allah Ta'ala menghimpunkan hamba-hambanya yang terpilih, yang insya Allah akan dipermudahkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Semoga Allah membukakan pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab kita Risalah Tauhid, muka surat berapa? Surat 41 ke-11. Muka surat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif yang ke-11, daripada sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajib di atas setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mengetahui serta mengiktikadkan di dalam hatinya akan beberapa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diijma'kan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Mengetahui, mempelajari, memahami serta mengiktikadkan 20 sifat ini secara tafsil, secara huraian satu persatu adalah merupakan fardu ain bagi setiap mukallaf. Jadi mana-mana di kalangan mukallaf yang belum lagi mempelajari, yang belum lagi mengetahui dan memahami akan 20 sifat ini ataupun 13 sifat ini, maka wajiblah mereka itu menuntut ilmu. Wajiblah mereka itu mempelajarinya secara tafsil. Meskipun umurnya telah menjangkau puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun, contoh 55 tahun, pencen dah, tapi tidak mempelajari lagi ilmu sifat 20 ni, maka menjadi kewajipan bagi
diri dia mempelajari ilmu sifat 20. Kerana setiap mukallaf itu diwajibkan oleh Allah di sisi syarak mempelajari 3 ilmu fardu ain. Meskipun umurnya telah menjangkau puluhan tahun, selagi mereka tidak mempelajari ketiga-tiga ilmu fardu ain ini, sama ada laki-laki ataupun perempuan, maka duduklah dia di dalam dosa dan maksiat. Mana-mana mereka yang meninggalkan mempelajari 3 ilmu fardu ain ini, maka duduklah dia di dalam kefasikan. Kata ulama, kalau lebih daripada 3 hari dia tak keluar cari ilmu fardu ain, jadi fasik lah dia. Kalau dia mati dalam keadaan tidak lagi mempelajari ketiga-tiga ilmu fardu ain ni, matilah dia sebagai seorang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan sebab itu kita sangat-sangat beruntung dan bertuah kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan hati serta anggota kita, dikehendaki oleh Allah dapat kita mempelajari ilmu-ilmu fardu ain ini, meskipun umur kita dah lewat, meskipun umur kita dah banyak. Bukan berarti apabila seseorang itu nak mendekatkan dirinya kepada Allah, nak mendekatkan dirinya pada ibadah, contohnya selepas pencen, mereka baru nak mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu, bukan bermaksud mereka boleh meninggalkan ilmu fardu ain. Ramai di kalangan kita yang tak faham, apabila mereka nak berhijrah, apabila mereka nak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat, dengan menuntut ilmu, lalu mereka mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah dan meninggalkan ilmu fardu ain. Ini satu kesilapan yang sangat besar yang dilakukan oleh banyak di kalangan kita masyarakat. Mereka merasakan apabila diri mereka dah menjangkau puluhan tahun, lepas pencen baru ada peluang nak belajar agama, mereka terus mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah, terus menumpukan perhatian mereka kepada mempelajari ilmu tafsir contohnya, menumpukan mendekatkan diri mereka dengan ilmu hadis, ilmu sirah, tanpa mempelajari ilmu fardu ain. Ketahuilah, seandainya demikian, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu-ilmu di dalam fardu ain ini adalah ilmu yang menjadi dasar, yang menjadi asas, yang menjadi tunjang tunggak utama di dalam melakukan ibadat. Dengan makna barang siapa yang meninggalkan mempelajari ilmu fardu ain, tauhid untuk akidah, fiqh untuk syariat, tasawuf untuk amalan hati, mereka akan melakukan perkara-perkara yang menjadi asbab amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Dengan sebab itu perlulah kita berwaspada, perlulah kita semua berhati-hati dengan permainan tipu daya syaitan dan nafsu yang nak menyesatkan kita di dalam ibadat. Itu di antara cara syaitan dan nafsu nak merosakkan ibadat kita. Mereka, yakni syaitan, membisikkan di dalam hati kita agar mempelajari ilmu-ilmu yang afdal,
supaya kita meninggalkan ilmu yang lebih afdal. Boleh faham tak? Syaitan mengajak kita mempelajari ilmu yang afdal, tafsir, hadis, sirah, supaya kita meninggalkan ilmu yang lebih afdal. Di antara tafsir dengan tauhid, mana yang lebih afdal? Tauhid yang lebih afdal. Lalu syaitan membisikkan supaya kita mempelajari tafsir, supaya kita meninggalkan yang lebih afdal, iaitu tauhid. Mereka mengajak kita, menghasut kita supaya mempelajari ilmu sirah, afdal, supaya kita meninggalkan ilmu yang lebih afdal, iaitu ilmu fiqh, ilmu syariat. Contohnya, dia mengajak kita mempelajari ilmu selain daripada ilmu tasawuf, agar kita tidak mengetahui tipu daya nafsu dan syaitan yang nak menyesatkan kita, supaya hati kita sentiasa memiliki sifat-sifat yang menjadi asbab amalan yang kita kerjakan itu tidak diberi kebajikan oleh Allah SWT. Jadi hati-hatilah. Itu sekadar nasihat bagi yang nak mendengar, bagi yang nak mendengar, bagi yang nak mempercayai. Baik. Jadi wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah bukan bermaksud mengetahui nama-nama Tuhan. Mengenal Allah bukan bermaksud mengetahui nama-nama Tuhan. Mengenal Allah yang dimuafafatkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah bermaksud mengetahui apakah sifat-sifat Tuhan. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Maka apa sifat-sifatnya? Apa sifat-sifat Allah? Apa sifat-sifat Tuhan? Apakah sifat yang mesti ada sebagai Tuhan? Ini yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Jadi barang siapa yang tidak mempelajari, tidak mengetahui sifat-sifat Allah ini secara tafsir, maka wajiblah dia belajar. Ini kalau dia meninggalkan belajar dengan atas alasan umurnya dah banyak, dia dah terlewat, lalu nak mengejar ilmu fardu kifayah, percayalah sesungguhnya dia duduk dalam dosa dan maksiat. Selama mana dia duduk dalam dosa dan maksiat, selagi dia tidak mula mempelajari ilmu fardu ain yang 3 tadi. Kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, duduklah dalam dosa selama 40 tahun. Daripada akil baligh sampai umurnya 50 tahun tak belajar fardu ain, 50 tahun lah tanggung dosa. Selagi dia tidak mula belajar. Itu faham baik-baik. Kita mengaji ni jangan ikut orang. Kita mengaji ni tengok diri kita tahap mana. Kawan-kawan kita boleh jadi dah beres dah, tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya beres dah, tajwid. Kita yang belum lagi wajib belajar fardu ain. Jangan ikut kawan-kawan. Kawan kita beres dah, kita belum beres. Tak boleh nak lompat kelas. Baik. Jadi pagi ini kita nak belajar tentang sifat sama Allah. Baik. Jadi mari kita sama-sama pastikan ataupun semak, adakah kefahaman kita tentang sifat pendengar Allah Ta'ala ini bertepatan betul seperti yang disuruh, betul seperti yang diajarkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah,
Sejauh mana kefahaman kita tentang Allah Ta'ala itu memiliki sifat pendengar? Apa perbezaan sifat pendengar yang ada pada Allah dengan sifat pendengar yang ada pada kita makhluk? Bagi orang yang mendakwa, yang dah mengaku contohnya mengenal Allah, sudah tentu kefahaman dalam hatinya, dalam dirinya betul seperti yang diuraikan di dalam kitab-kitab sifat 20 ni. Jadi cuba kita semak. Kalau kita tak belajar, kita tak dapat nak pastikan sama ada kefahaman kita tentang sifat sama Allah Ta'ala itu betul atau bersalah. Yang kita takut, yang kita risau bimbang, kefahaman kita itu salah. Baik, semua kita mengetahui Allah Maha mendengar. Kita selalu sebut Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Apa yang didengar oleh Allah, apa yang masuk di dalam ta'alluq sifat pendengar Allah, apa yang masuk di dalam ta'alluq sifat pendengar Allah? Apa perbezaan pendengar Allah dengan pendengar kita? Sifat sama ni adalah merupakan salah satu sifat yang diijma'kan oleh ulama, yang mesti diketahui oleh setiap orang yang mukallaf. Meskipun dia seorang raja, dia wajib mengetahui, wajib kefahamannya tentang Allah Ta'ala itu betul. Meskipun dia seorang raja, apatah lagi kita yang bukan raja, wajib memastikan kefahaman kita tentang sifat-sifat Allah ni betul. Wajib bagi diri kita semua, laki-laki dan perempuan, mesti boleh membezakan di antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Wajib. Barang siapa yang tidak boleh membezakan di antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sudah tentu mereka ini akan jatuh di dalam perbuatan menyamakan Allah dengan sesuatu. Sebab itu membezakan di antara sifat zat dan perbuatan Allah dengan makhluk itu hukumnya wajib. Mesti setiap kita ni boleh membezakan. Mesti wajib setiap kita, laki-laki dan perempuan, boleh membezakan di antara zat Allah dengan zat makhluk, sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Wajib boleh membezakan. Barang siapa yang tak dapat membezakan lagi, menunjukkan belum lepas lagi tuntutan fardu ain dalam bab akidah ni. Jadi berhati-hatilah orang yang tak nak belajar ilmu sifat 20 ni. Kalau kamu dah boleh membezakan di antara sifat Allah dengan sifat makhluk seperti yang dikehendaki, maka insya-Allah lepaslah tuntutan fardu ain. Kalau tak boleh lagi nak beza, apa perbezaan pendengar Allah dengan pendengar kita? Apa beza zat Allah dengan zat kita? Apa beza perbuatan Allah dengan perbuatan kita? Tak boleh nak beza lagi, makna belum lepas lagi fardu ain, belum lepas. Baik, apa erti sama? Sama ertinya sifat mendengar, ataupun yang lebih terperinci keterangannya sama dengan makna sifat pendengar. Sama dengan erti sifat pendengar. Kerana mendengar itu bukan sifat. Mendengar bukan sifat. Mendengar itu perbuatan. Mendengar itu perbuatan.
Contoh macam sekarang tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sedang mendengar, bukan sedang apa? Ini nama perbuatan. Mendengar perbuatan. Kenapa tuan-tuan puan-puan boleh mendengar? Apa sifat yang ada pada diri tuan-tuan yang Allah jadikan sehingga tuan-tuan boleh mendengar? Sifat apa tuan-tuan? Sifat apa? Sifat pendengar. Dengan adanya sifat pendengar, kita boleh mendengar. Boleh beza tak? Pendengar sifat, mendengar perbuatan. Jadi ada kitab terjemah sama dengan mendengar, ada kitab terjemah sama dengan makna pendengar. Dua-dua tu betul. Yang tak betulnya tak nak mengaji. Hakikatnya sama ni. Apa hakikat sama ni? Hakikatnya sama ni ialah sifat. Jadi sama ni sifat. Pendengar itu sifat, bukannya zat. Pendengar itu sifat, bukannya zat. Apa maksud zat? Diri sesuatu. Itu zat. Tubuh badan saya ni, tubuh badan tuan-tuan ni namanya zat. Tapi zat kita makhluk ini dipanggil jirim jisim. Zat Allah tidak boleh dipanggil jirim. Zat Allah tidak boleh dipanggil jisim. Apa erti jirim jisim? Sesuatu yang terjadi daripada unsur-unsur yang tertentu. Itu jisim. Ada unsur, ada bahan yang bergabung menjadi sesuatu. Itu namanya jisim. Zat kita makhluk ni berjisim, berbahan. Ada daging, ada tulang, ada darah dan sebagainya. Itu bahan-bahan namanya. Kalau bangunan masjid ni ada bahan-bahannya. Simen, pasir, besi, tanah, air, batu. Itu bahan-bahannya, unsur-unsurnya yang bergabung menjadi diri masjid. Boleh faham tak? Allah Maha Suci dari berjisim. Maka jangan difikirkan diri Allah tu daripada apa. Jangan dipikirkan diri Allah tu daripada apa. Dia tidak seperti makhluk yang kita nak tanya daripada apa jadi. Kalau udara kita boleh tanya apa bahan Allah ciptakan udara, apa bahan Allah ciptakan air, apa bahan Allah ciptakan tanah, batu dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci daripada bahan-bahan. Boleh faham tak? Tu suruh mengaji tu. Jangan sombong. Jangan orang tak nak belajar pada hari ni, orang sombong. Kecuali dia dah pandai. Dia tak nak belajar sebab dia kata dia dah belajar, dia dah faham. Itu tak apa. Tapi kalau tak tahu lagi, tak faham lagi, tak pandai lagi, tak nak belajar, enggan belajar, itu namanya bodoh sombong. Jangan jadi golongan yang bodoh lagi sombong. Baik.
Sifat sama ni sama Allah ni di antara perbezaan. Ini di antara perbezaan sifat pendengar Allah dengan pendengar kita. Sifat pendengar Allah sentiasa sedia kala lagi dah. Bukan sekejap Allah mendengar, sekejap hilang pendengar dia. Ada benda yang didengar, ada benda yang dia tak dengar. Itu mustahil. Itu sifat pendengar kita makhluk. Kejap-kejap dengar, kejap-kejap tak dengar. Itu sifat pendengar kita. Sifat pendengar Allah tidak sentiasa. Yang qadim lagi azali. Ini lagi perbezaan di antara sifat pendengar Allah dengan pendengar kita. Pendengar Allah qadim ataupun dipanggil azali. Apa erti qadim sedia kala? Apa maksud sedia kala? Apa maksud sedia kala? Tiada permulaan bagi adanya sifat ini pada Allah. Sifat pendengar Allah ni sedia kala, dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya sifat pendengar ini pada Allah. Sedia kala bukan bermaksud telah lama ada, tuan-tuan ni. Seperti yang difaham oleh ramai orang yang tak mengaji. Bila disebut Allah bersifat sedia kala, yang dia faham sedia kala dengan makna dah lama ada. Dah lama ada tu bukan sedia kala. Yang dimaksudkan pada Allah dah lama ada itu adalah sesuatu yang berasal daripada tiada, kemudian kewujudannya telah memakan masa yang panjang. Itu orang panggil dah lama ada. Contohnya alam ini dah lama ada, bumi ini dah lama ada, berjuta tahun. Tapi sebelum tempoh berjuta tahun, bumi ini bersifat dengan tiada terlebih dahulu. Betul ke tidak? Jadi dah lama ada bukan sifat Allah. Sifat Allah sedia ada, dengan erti tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat pendengar Allah. Tak ada permulaan. Berbeza dengan sifat pendengar kita. Sifat pendengar kita baharu. Betul tidak? Apa erti baharu? Ada permulaan. Pendengar Allah azali. Pendengar Allah sedia kala, pendengar kita baharu. Dijadikan. Sifat pendengar kita ni dijadikan oleh Allah. Sifat pendengar Allah siapa yang jadikan? Ada yang jawab Allah yang jadikan. Batu suruhnya ngaji. Batu suruh ngaji tu. Orang yang mengatakan sifat pendengar Allah ini dijadikan oleh Allah, menunjukkan orang ini telah menyamakan sifat pendengar Allah dengan sifat pendengar makhluk. Jangan salah faham. Tapi tuan-tuan, bila kita belajar ada salah faham, insya-Allah dimaafkan oleh Allah. Itu kelebihan belajar.
dalam proses nak memahami. Sebab tu di antara kelebihan yang Allah beri kepada orang yang bersungguh-sungguh belajar, andai kata ada kesilapan, salah fahamnya sedang belajar, dia diampunkan oleh Allah. Itu kelebihan. Ada pun orang yang salah dengan sebab tidak mahu belajar, dia salah tapi dia tak nak belajar, kesalahannya tidak dimaafkan oleh Allah. Baik, jadi sifat pendengar Allah bukan dijadikan, faham baik-baik, faham daripada erti dijadikan itu menunjukkan sesuatu yang dijadikan tadi berasal daripada tiada. Itu dipanggil dijadikan. Sifat pendengar Allah bukan berasal dari tiada. Tadi kita dah huraikan dah. Sifat pendengar Allah sediakan. Bila disebut sedia kala, menunjukkan perkara itu bukan dijadikan. Perkataan dijadikan ini adalah untuk sesuatu yang baharu. Alam ini dijadikan, diri kita dijadikan, segala sifat yang ada pada tubuh badan kita ini dijadikan oleh Allah. Adapun zat Allah bukan dijadikan oleh Allah. Segala sifat kesempurnaan Allah bukan dijadikan oleh Allah. Seandainya sifat pendengar Allah dijadikan oleh Allah, menunjukkan sifat pendengar dia boleh faham? Ya ke? Siapa tidur? Tak ada yang tidur. Ini sudah cepat sikit sebab ada orang meninggal. Mudah-mudahan arwah dan rahmat redha Allah SWT. Kita niatkan pahala menuntut ilmu kita kepada arwah. Mudah-mudahan Allah sampaikan, insya-Allah. Amin ya Allah. Baik, dia ngaji tauhid ni tak boleh laju, tuan-tuan. Tak boleh laju. Kena beranju. Kena sebut sepatah. Nak cepat khatam, beli buku, baca sendiri. Terlambat beli buku, baca sendiri. Sesat, tanggung jawab sendiri. Baik. Sebab tu penting mengaji ni, catat, tulis, supaya kita boleh ingat lama. Kalau patut rakamlah, tak boleh. Kita izinkan untuk ulang kaji boleh. Jadi sifat pendengar Allah tu qadim, sebab ada fahaman. Ada orang yang faham sifat Allah Ta'ala bukan sahaja pendengar, segala sifat-sifat Allah yang lain, kuduratnya, iradatnya, ilmunya, samanya, basarnya, kalamnya, semua sifat-sifat ni Allah yang jadikan. Ada yang faham macam tu. Kalau seandainya faham begitu, salah. Kalau fahamnya begitu, maknanya salah tang mana? Salah tang mengatakan sifat-sifat Allah itu dijadikan, menunjukkan mereka beriktikad sifat Allah semuanya na'udzubillah, menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Nampak tak? Jangan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat kita makhluk baharu, sifat Allah tidak baharu. Sifat Allah qadim lagi azali, sedia kala semua. Berdiri pada zat Allah Ta'ala, makna
Berdiri itu dengan makna ada pada zat Allah, ada pada zat Allah. Sifat pendengar Allah ni bukan duduk berjauhan, bukan duduk berasingan, bahkan duduk di zat Allah Ta'ala itu sendiri. Zat Allah qadim, maka sifat-sifat Allah pun qadim, sedia kala. Begitu. Dengan dia, dia tu mana dia? Dengan dia sifat pendengar. Dia tu ada yang ditujukan tempat rujuk dia tu. Kata ganti dia mana? Dengan dia, yakni dengan sifat pendengar itu, terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud. Faham baik-baik? Dengan sifat pendengar Allah Ta'ala itu, nyatalah, teranglah segala sesuatu yang maujud, segala sesuatu yang jenis ada, semuanya dikesan oleh sifat pendengar Allah Ta'ala. Mudah kita nak faham terang nyata tu, mudah kita nak faham dengan makna boleh dikesan oleh sifat pendengar Allah. Sebab kalau sebut terang nyata, terang macam mana, nyata macam mana? Jadi nak mendekatkan kepada faham, nak mendekatkan kepada faham, segala sesuatu yang ada, baik-baik, segala sesuatu yang ada dirinya, semuanya itu dapat dikesan oleh Allah dengan sifat pendengar dia. Itu yang dikehendaki dengan Allah mendengar. Apa sahaja yang ada didengar oleh Allah, dengan makna apa sahaja yang ada nyata pada sifat pendengar Allah dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah. Jangan tanya dah macam mana, tak boleh jawab, sebab mukhalafah, tak serupa dengan kita tak sama. Kita sedang sembang sifat Tuhan ni bukan sifat kita. Sifat Tuhan mukhalafah, tidak serupa dengan sifat kita makhluk. Diri sifat pendengar Allah tidak serupa dengan diri sifat pendengar kita. Cara kita mendengar dan cara Allah mendengar tidak serupa. Kita mendengar dengan makna tadah telinga, betul? Tu kita mendengar. Kita mendengar dengan makna tadah telinga. Allah mendengar bukan maksud Allah menadah telinga. Allah mendengar dengan maksud nyata segala perkara yang ada itu pada sifat pendengar Allah. Bagaimana nyata? Wallahu a'lam. Tak boleh nak cerita benda tak serupa, mukhalafah. Wajib beriman Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Baik, maka di antara perkara yang mesti kita kena faham baik-baik, jangan yang kita faham Allah mendengar seperti kita mendengar dengan makna. Dengar baik, jangan tidur. Jangan tidur. Kejap lagi nak berhenti dah. Contohnya, apabila seseorang itu memahami Allah Ta'ala hanya mendengarkan bunyi-bunyi dan suara sahaja, maka salahlah kefahaman dia itu. Allah bukan mendengar sekadar bunyi, Allah bukan mendengar sekadar suara, bahkan setiap yang ada didengar oleh Allah. Tubuh kita ni ada ke tidak? Ada. Maka tubuh kita ni didengar oleh Allah. Dengan makna tubuh kita ni boleh dikesan oleh sifat pendengar Allah.
Sifat pendengar Allah boleh mengesan kewujudan tubuh badan kita. Bukan sekadar suara kita didengar oleh Allah, bahkan tubuh badan kita juga turut didengar oleh Allah. Pernah tahu tak sebelum ni? Siapa pernah tahu? Angkat tangan. Macam mana kata tak payah belajar? Macam mana kata tak payah belajar? Tak payah belajar. Nampak tak tu? Ni tujuan belajar tu. Baru nampak rupanya kepahaman kita tentang Allah tu tak sempurna lah. Tak sempurna lagi. Tu. Allah mendengar bukan sekadar bunyi. Allah mendengar bukan sekadar suara. Malah setiap yang ada didengar oleh Allah. Suara ada tak? Ada. Maka suara kita didengar oleh Allah. Hari itu saya dah bagi tahu dah cara-cara, kaifiat untuk kita menguji sesuatu itu ada ataupun tiada. Hari itu dah bagi dah dia punya tips dia. Ulang balik. Apabila sesuatu itu boleh dikesan oleh panca indera kita, apabila sesuatu itu boleh dikesan sama ada dengan penglihatan, ni apa yang kita boleh nampak ni, menunjukkan benda tu ada. Tuan-tuan nampak tak ni? Nampak tak ni? Apa nama ni? Ceper ni, penutup ni, nampak tak? Menunjukkan benda ni ada. Dia warna apa tuan-tuan? Putih. Nampak tak warna putih? Warni itu sesuatu yang ada. Ni jubah saya warna apa? Hijau. Hijau itu benda ada. Kain ni benda ada. Tu contoh. Apa-apa yang boleh dilihat, dikesan dengan mata kita, menunjukkan benda tu ada. Tu satu. Kemudian apa-apa yang boleh didengar, yang boleh dikesan dengan deria pendengaran kita, menunjukkan benda tu ada. Benda makhluk lah yang cerita pasal makhluk. Bila suara kita boleh mendengar bunyi-bunyi ada. Bila sebut telinga kita, deria pendengaran kita boleh mengesan bunyi, menunjukkan bunyi itu ada. Apabila sesuatu itu boleh dikesan dengan deria penghidu, wangi, busuk, menunjukkan wangi ataupun busuk tadi perkara yang ada. Boleh faham tak? Sebelum ni pernah fikir sampai ke situ dah? Tak pernah. Kalau bau tu bau je lah. Betul? Kita pun tak terfikir bau tu ada ke tak ada. Kita kata bau wangi bau busuk lah. Pagi ni tahu dah kita yang nama wangi, yang nama busuk, yang nama apa lagi jenis bau-bau ni, menunjukkan dia ada, diwujud. Benda tu wujud. Kemudian apa yang boleh disentuh, deria penyentuh, rasa sejuk, rasa panas, rasa suam, menunjukkan yang namanya panas tadi wujud, sejuk tadi kita pegang air batu, sentuh air batu, rasa sejuk. Maka diri sejuk itu adalah makhluk yang ada. Pegang exhaust motor kita, rasa panas, maka diri panas itu makhluk yang ada.
Meskipun tak boleh mata kita ni nak melihat yang namanya panas, meskipun mata kita tak boleh melihat yang namanya sejuk, panas dan sejuk itu adalah makhluk yang ada. Cuma kelemahan kita, tengok, kelemahan sifat penglihatan kita, tidak boleh melihat semua benda yang contohnya tadi tu, warna boleh tengok, kain boleh tengok, tapi panas tak boleh sedangkan panas itu juga boleh faham tak? Jadi itu lemah kita. Walaupun kita kata kita boleh melihat, tak semua benda ada boleh dilihat oleh mata kita makhluk. Walaupun kita ada telinga yang boleh mendengar, tak semua benda ada boleh didengar oleh telinga kita. Telinga kita ni terbatas ta'alluqnya. Peranan telinga kita ni mendengar ada batasan. Hanya boleh mengesan bunyi, hanya boleh mengesan suara. Adapun warna-warni ataupun benda-benda yang wujud yang lain tidak dikesan pendengaran kita. Betul? Ada pun sifat pendengar Allah boleh mengesan segala sesuatu yang macam mana jangan ditanya. Itu yang perlu kita faham. Baru boleh beza di antara sifat pendengar Allah dengan sifat pendengar makhluk. Kalau sekadar mendengar suara, sama macam kita. Kemudian kita mendengar dalam bentuk bergilir. Betul tak? Bergilir. Kalau dalam surau masjid ni ada 50 orang, kalau nak cakap seorang-seorang. Baru boleh nyata satu-satu. Kalau serentak ni bercakap momeh, tak butir apa benda. Tapi Allah mendengar secara meliputi. Sekarang ni pukul 7:25 pagi 15 saat ni, ada berapa banyak suara yang sedang berbunyi. Tak payah cerita benda ada lagi, kita cerita suara je dulu. Kita cerita bunyi je dulu, kita cerita suara je dulu. Tadi dah faham dah kan? Allah bukan sekadar mendengar suara, betul? Bahkan setiap benda ada itu didengar oleh Allah. Tak payah cerita benda lain, kita cerita pasal suara je dulu. Pada saat ini ada berapa banyak bunyi dan suara di dalam alam 7 petala langit dan bumi. Melaka, di dalam Melaka lah, ataupun kampung gelam lah, kecil sikit dalam kampung gelam ni ada berapa bunyi sekarang? Bunyi motor, bunyi burung, bunyi macam-macam lagi, macam-macam bunyi ni sekarang ni. Betul? Tiap-tiap satu tu nyata pada sifat pendengar Allah. Tiap-tiap satu tu nyata sebutir-sebutir, sebiji-sebiji pada pendengar Allah. Bukan makna Allah dengar bergilir-gilir macam kita. Tadah tinggal sini dulu, yang ni tak dengar. Tadah dengar sini, yang sini tak dengar. Untunglah kita kalau Tuhan begitu. Waktu Allah mendengar orang Amerika, orang Malaysia untunglah yang mengumpat. Sebab tak didengar oleh Allah, kerana Allah sedang mendengar yang di sebelah sana. Faham tak? Itu sebab kata maha mendengar. Baru kita faham apa maksud maha mendengar. Baru kita boleh faham maksud sempurnanya sifat pendengar Allah. Allah merasakan hebat, subhanallah, hebatnya ya Allah. Maha hebat mendengar Allah. Baru kita faham. Kita sebut maha mendengar. Apa maha mendengar? Allah mendengar suara. Dah yang lain Allah tak dengar dah, tak ada bunyi. Nampak dah tu? Kan dah salah faham dah tu. Kan dah jumpa dah tu. Di antara perkara yang kita
selama ni terhadap Allah. Untung tak mengaji? Siapa berasa malam mengaji? Ada? Untunglah, alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan ni orang yang terpilih, orang-orang yang Allah sayang, orang-orang yang Allah nak tambah ilmu, orang-orang yang Allah nak buang kejahilan, supaya kefahamannya, akidahnya tentang Allah tu semakin sempurna. Sebab tu Allah pilih kita pula. Nampak tak? Ramai yang faham Allah tu mendengar suara, yang tidak suara Allah tak dengar. Dipaham Allah tu mendengar seperti dia dengar, Allah mendengar seperti dia dengar, Allah mendengar seperti kita dengar. Itu contohnya. Apabila seseorang itu beriktikad, memiliki kefahaman, pegangan dalam hati, Allah mendengar suara, Allah mendengar bunyi seperti mana kita. Ada pun benda lain yang tidak berbunyi, tidak bersuara, tidak didengar oleh Allah, maka itu kefahaman yang salah. Mulai saat dan ketika ini betulkan balik kefahaman kita. Mudah-mudahan kesilapan kita yang sebelum ni diampunkan dosa oleh Allah. Mulai saat dan ketika ini hendaklah kita tak faham dan betulkan i'tikad kita. Allah mendengar segala-gala yang wujud, bukan sekadar suara. Asalkan sesuatu itu wujud, maka perkara itu didengar oleh Allah. Allah mendengar kepada suara saya, Allah mendengar kepada diri kain ni, Allah mendengar kepada diri warna ni, Allah mendengar pada diri bau wangi minyak atar yang saya pakai. Kita makan cili rasa apa? Pedas. Maka pedas ni boleh dikesan oleh diri perasa kita. Maka yang namanya pedas itu makhluk Allah yang maka Allah mendengar kepada diri pedas tadi tu. Ambil garam letak di lidah, rasa masin. Diri masin itu perkara yang ada kerana boleh dikesan dengan deria perasa. Ambil asam jeruk, rasa masam pula. Maka diri masin, manis, masam dan apa sahajalah yang boleh dikesan oleh deria deria perasa kita di lidah kita ni, menunjukkan tiap-tiap benda tu tadi ada dirinya. Yang nama pedas pun ada diri dia. Cuma kita ni lemahnya tak nampak yang namanya pedas, kita tak boleh nak dengar yang namanya pedas. Walaupun pedas tu ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifat pendengarnya dapat mengesan yang namanya manis, yang namanya masam, yang namanya pahit, yang namanya tawa dan sebagainya. Itulah maha sempurnanya pendengaran Allah. Bahkan tadi kita dah nyatakan bukan sekadar bunyi dan suara sahaja yang didengar oleh Allah secara meliputi, bahkan sekalian makhluk yang ada tadi tidak pernah terlepas walau sedetik, walau sesaat pun daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tak terlepas, meliputi, semuanya didengar oleh Allah. Mengenai perkara yang wujudnya sedia kala, Allah mendengar kepada zatnya sendiri, Allah mendengar kepada segala sifat-sifat ma'aninya sendiri. Allah Ta'ala mendengar segala perkara yang bersangkut paut dengan alam, dengan makhluk ni semuanya. Sedia kala lagi telah didengar oleh Allah, yang ada sedia kala didengar oleh Allah sedia kala, yang baru ada baru didengar oleh Allah. Tu dia hebatnya Allah Ta'ala. Sebab tu ulama suruh kenal Tuhan, baru takut, baru gerun. Kalau kita tak kenal, sekadar dengar namun takkan timbul dalam hati kita rasa kagum, rasa hebat. Bila kita belajar begini baru subhanallah, maha hebatnya lah pendengaran Allah.
Maha sempurnanya lah pendengar Allah. Mana kita nak lari? Mana kita nak lari? Tak boleh lari dari ilmu Allah, tak boleh lari dari penglihatan Allah, tak boleh lari daripada pendengaran Allah. Mana nak lari? Bila hamba tahu begitu sempurnanya Allah Ta'ala ni zat dan sifatnya, maka takut dia. Takut dia. Tak boleh buat main-main. Tak boleh buat main-main. Bukan suara kita saja didengar oleh Allah, tubuh badan kita pun didengar oleh Allah. Dengan dia terang dan nyatalah pada tiap-tiap maujud, sama ada yang maujud itu qadim, sama ada benda yang maujud tadi tu, yang ada tadi qadim, makna sedia kala. Seperti contohnya ya Allah mendengar akan kalamnya. Allah Ta'ala mendengar kepada sifat kalamnya sendiri. Kalam ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Sifat yang ada sungguh-sungguh di zat Allah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Jadi kalam itu sifat ma'ani. Diri kalam itu perkara yang wujud. Diri kalam itu mawujud, ada sungguh-sungguh di zat Allah. Maka Allah mendengar kepada kalamnya sendiri sedia kala lagi. Atau barang yang ada itu harus. Apa maksud harus? Sesuatu yang boleh ada dan boleh dia. Kita ni lah harus. Sama ada yang harus itu yang telah ada. Macam kita ni yang telah ada ni, kita ni, alam ni yang dah ada ni. Maka segala benda harus yang dah ada ni didengar oleh Allah. Ni Allah dengar kepada masjid, Allah dengar kepada kipah ni, Allah dengar kepada tanah ni, Allah dengar kepada batu-batu ni, segala-galanya didengar oleh Allah. Dengan makna dikesan oleh sifat pendengar Allah Ta'ala. Bukan bermaksud Allah dengar bunyi kain ni, bukan. Jangan tuan-tuan faham gitu lah. Allah mendengar kepada kain ni dengan mana Allah dengar suara kain ni, bukan. Kan dah kata tadi, suara benda lain, diri kain benda lain. Bukan maksud Allah mendengar kepada kain ni dengan mana kain ni ada bunyi, kita je tak dengar bunyi kain. Bukan macam tu. Nyata. Nyata diri kain ni nyata pada sifat pendengar Allah. Itu maksud Allah mendengar kepada kain ni. Bukan sahaja suara saya didengar oleh Allah, bahkan segala benda yang ada itu didengar oleh Allah. Sama ada berbunyi, tidak berbunyi, semuanya di dalam pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bila mengaji dapat tahu. Kalau tak mengaji, setakat tu je lah Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Apa dia? Itulah yang dipaham macam tadi lah. Sebelum belajar tu Allah mendengar suara, Allah dengar bergiling-giling. Macam tadi lah, bergiling-giling. Maknanya dengar sebelah sini dulu, sebelah situ tak dengar. Lepas tu kan baru Allah dengar yang sini pula. Kemudian baru Allah dengar yang tu pula. Bukan meliputi. Kalau Allah dengar bergiling-giling, bertuahlah orang yang mengumpat waktu Allah tak dengar pada dia. Bukan berfikir Tuhan sekarang sedang dengar belah mana. Kau rasa-rasa ni Tuhan sedang dengar sebelah mana ni, sebelah sini Tuhan tak dengar ni. Umpat dah cepat-cepat. Sebelum Allah dengar sebelah sini, umpat dulu. Tak boleh lari tuan-tuan. Sama ada yang mawujud itu qadim seperti ia mendengarkan kalamnya, atau yang ada itu harus, sama ada yang harus yang telah ada atau yang lagi akan diadakan. Makna benda harus ni yang lagi akan ada. Contohnya benda yang akan berlaku petang garang, benda yang akan berlaku besok pagi, benda yang akan berlaku minggu depan, itu benda yang akan datang. Maka setiap benda-benda baru yang akan datang wujudnya, maka Allah Ta'ala mendengar tu pun akan datanglah. Besok baru Allah Ta'ala dengar benda tu. Bila benda tu besok ada,
mulai daripada besok Allah dengar dia tu. Hari ni Tuhan tak dengar lagi sebab belum wujud. Yang belum ada setakat ni, yang belum diciptakan oleh Allah, Allah tidak mendengar lagi kepada benda tu kerana tidak wujud, tidak dijadikan oleh Allah lagi. Ini bukan sifat ilmu, jangan keliru pula. Ilmu tu dah ada segala-galanya. Ini cerita pasal pendengar. Contoh, saya ada anak 10 orang. Yang nombor 11, 12, 13 belum ada lagi. Yang dah ada 10. Yang belum ada, yang nombor 11, 12, 13 belum ada lagi. Soalan, adakah Allah telah mendengar kepada anak saya yang nombor 11, 12, 13? Adakah Allah dah dengar? Jawabnya belum. Jawabnya apa? Kenapa belum? Benda belum wujud. Benda belum diciptakan lagi oleh Allah. Soalan lain, adakah Allah telah mengetahui tentang anak saya yang nombor 11, 12, 13? Adakah Allah dah tahu? Dah tahu. Jadi jangan keliru di antara ta'alluq ilmu dan ta'alluq pendengar. Jangan keliru. 10 sungguh kan 10. Ingat saya main 10 orang. Yang dah ada, yang akan datang tak ada lagi. Apa dah ada? Mungkin kan? Benda mungkin. Setakat yang ada 10 orang. Kat sini 6, kat sana 4 dah semua. Kira borong semua ada 10 orang ni. Baru tahu. Ingat main-main. Ingat kita main-main dengan 10 orang. Dan you juga tak percayakan DM dia. Dan tidak ada sesuatu perkara yang tiada didengarnya. Tak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Dan tidak ada sesuatu perkara yang ada yang tidak didengar oleh Allah. Faham baik-baik? Tidak ada sesuatu yang ada tidak didengar oleh Allah. Semua yang ada didengar oleh Allah. Tak kisah bunyi tak bunyi, bau tak bau, rasa tak rasa, objek tak objek, semua yang ada didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Ini sifat pendengar. Nanti akan datang sifat pelihat pula, pun macam tu, lebih kurang ta'alluq ni. Kalau faham ta'alluq sama ni, nanti fahamlah ta'alluq basar. Sebab ta'alluqnya orang panggil menyatakan perkara yang wujud. Ta'alluq sama dan basar terhadap sesuatu yang ada. Ada pun yang tiada, yang bersifat tiada, tidak didengar dan tidak dilihat oleh Allah, tetapi diketahui oleh Allah. Dan tiada terdinding dengarnya Allah itu dengan sebab jauh. Nampak tak kira benda tu dekat, benda tu jauh, kuat perlahan, besar, halus, tak peduli, asalkan dia ada, didengar oleh Allah. Asalkan benda tu wujud. Malaikat wujud tak? Wujud. Maka Allah mendengar kepada malaikat. Bukan suara malaikat, malaikat tu sendiri. Jin ada tak? Nampak tak? Tu yang kat petang tentu tu. Dia mengaji juga tak? Jadi meskipun yang namanya jin tadi tu kita tak boleh nak nengok, kita tak nampak, kita manusia tak nampak, tak tengok, tak dengar, tapi Allah melihat kepada yang namanya jin, dan Allah mendengar kepada makhluk yang namanya jin. Sebab jin tu perkara ada. Jin tu ada lah. Tak percaya ke?
Siapa nak tengok? Nak tengok kita bagi. Kita boleh bagi. Apa nak tengok boleh. Malangkang saya suruh datang rumah, panggil alamat. Dan tiada terdinding dengannya itu dengan sebab jauh dan bising. Kalau macam kita ni, pendengaran kita jauh dah tak dengar, bising kadang dah tak dengar dah. Calangau contohnya. Tak putih apa tadi? Cakap apa tadi? Apa benda? Diam yang lain diam. Apa tadi? Itu kita. Itu pendengaran kita. Allah dah tak peduli ikut ke tak ikut ke, asalkan ada didengar oleh Allah tiap-tiap satu secara meliputi. Itu hebatnya, maha hebatnya pendengaran Allah. Bising dan sama ada bersuara atau tiada bersuara. Tu gariskan situ tu. Kalau siapa tak percaya, suruh dia baca kitab ni muka surat 41 tu. Gariskan tu. Sama ada bersuara atau tiada bersuara. Tak kisah, benda berbunyi, benda tak berbunyi, semuanya didengar oleh Allah. Maka tiada yang suara seperti ia mendengar dirinya sendiri berkata-kata. Contohnya Allah Ta'ala mendengar zatnya sendiri yang berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata bukan dengan suara. Maka Allah mendengar kepada kalamnya. Yang demikian nyatalah dengan terangnya Tuhan itu yang wajib baginya bersifat mendengar, sama ada bersuara ataupun tiada, jauh ataupun dekat, zahir ataupun tersembunyi, perlahan ataupun kuat, apabila diketahui yakni oleh seseorang dan ada kepercayaan. Jadi bila kita dah tahu perkara ni, bila kita dah dengar, dah belajar, dah faham tentang sifat pendengar Allah ni, dan kita yakin dah bahawasanya kesempurnaan sifat pendengar Allah Ta'ala ni, itu maksudnya apabila diketahui oleh seseorang dan ada kepercayaannya terhadap sama Tuhan bagaimana yang tersebut itu, seperti yang kita dah belajar tadi, tetaplah kepercayaannya itu. Makna pastilah kepercayaan, keimanan terhadap apa yang dia dah faham tadi membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaan. Lalu kesan dan faedah yang diperolehi bagi orang-orang yang telah mengenal sifat pendengar Allah ni, dia akan berusaha bersungguh-sungguh menjaga, mengawal setiap perkataan yang keluar daripada lidah dia. Sebab apa? Kepahaman dan keyakinannya tentang sempurnanya sifat pendengar Allah, dia akan pastikan perkataan yang keluar daripada lidahnya tadi itu, mulutnya, bukan perkataan yang dilarang oleh Allah. Walaupun sepatah perkataan yang diharamkan oleh Allah, tidak terlepas dari pendengaran Allah. Walaupun kita mengumpat di khalayak ramai dalam keadaan yang sedang hiruk pikuk, ataupun kita berbisik-bisik contohnya, tetap didengar oleh Allah setiap perkataan yang keluar daripada lidah kita. Tapi keringat bukan sekadar suara kita, bahkan tubuh badan kita turut didengar oleh Allah. Itu faedah dia akan jadi orang yang takut nak cakap sebagai takut. Perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaan, maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan atau menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syar'i, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan sebenar-benar iman. Begitulah keadaan tuan-tuan rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, yang dikatakan orang arif billah, ahlillah, tu orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalannya, memberi kesan kepada hidup dia, memberi kesan kepada diri dia, menjadi orang yang senantiasa taat pada Allah zahir dan batin, takut gerun malu kepada Allah zahir dan batin senantiasa. Itu macam para nabi, para rasul, wali-waliullah. Tak berani, jangan kata nak cakap,
nak terdetik dalam hati benda jahat pun tak berani, sebab terlalu gerun dengan Allah Ta'ala, sebab keimanannya tentang ilmu Allah Ta'ala tadi contohnya, keimanannya tentang ilmu pengetahuan Allah tak boleh nak disembunyikan, walaupun terdetik dalam hati benda-benda yang tak elok diketahui oleh Allah. Maka dengan sebab itu mereka mengawal sesungguh-sungguhnya perbuatan zahir dan batin mereka daripada membuat benda yang dibenci oleh Allah. Lepas tu mereka takut pada Allah, takut sungguh-sungguh. Bukan seperti saya, bukan seperti kita kebanyakannya yang mana mendakwa takut kepada Allah. Sebenarnya benda tu lakonan lidah kita sahaja, bukan terbit daripada hati kita yang mengenal dan gerun kepada Allah. Tidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman yang baik, ingatan yang baik, serta Allah memberi taufik kepada kita untuk mengambil faedah daripada apa yang kita dah belajar pada pagi ini. InsyaAllah salah silap kalau tak terang, tak jelas, saya minta ampun maaf banyak-banyak. Saya bukan ahli, saya bukan tok guru yang pandai nak mengajar ilmu ni. Sembang sikit-sikit bolehlah duduk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli tuqrib wa dhikr wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Pada sahabat, kawan-kawan yang ikut kelas secara online, insya-Allah pukul 9.30 nanti ada satu kelas lagi, insya-Allah 9.30 nanti kitab tauhid juga, tapi bukan kitab risalah ni, kitab Misbahul Munir, insya-Allah.